Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini cikgu ingin berkongsi dengan semua bagi tajuk bab 3 penaklukan logik matematik KSSM tingkatan 4. Cikgu pecahkan bab ini kepada 12 bahagian, iaitu satu bahagian bagi setiap standard pembelajaran supaya awak semua fokus kepada apa yang hendak dipelajari. Link bagi setiap bahagian ada pada ruang description. Dan mohon subscribe, like dan share kepada rakan-rakan yang lain jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Jadi kita pergi kepada bahagian yang pertama, iaitu pada standard pembelajaran 3.1.1 menerangkan maksud pernyataan dan seterusnya menentukan nilai kebenaran bagi suatu pernyataan. Jadi kita pergi kepada maksud pernyataan. Pernyataan ialah suatu ayat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya, iaitu sama ada benar atau palsu, tetapi bukan kedua-duanya. Maksudnya kalau ayat itu kita boleh tahu sama ada dia betul ke salah, itu adalah pernyataan. Tapi kalau kita rasa macam dia boleh jadi betul, dia boleh jadi salah, itu bukan pernyataan. Ini pada buku teks muka surat 56. Okey, kita pergi kepada seterusnya. Ayat tanya, ayat seruan dan ayat perintah bukan pernyataan. Kalau kita tanya, kita ayat seru, dan kita ayat perintah itu kita nyatakan itu sebagai bukan pernyataan. Contohnya, dah makan ke belum? Jangan jawab. Itu bukan pernyataan. Itu ayat tanya. Amboi, cantiknya kereta tu. Itu pun bukan pernyataan. Ini ayat seru. Sila duduk diam-diam dalam rumah. Sempena COVID-19 ini, duduk diam-diam belajar dengan cikgu. Ini pun bukan pernyataan sebab ini adalah ayat perintah. Okey, kita bagi pada contoh. Tentukan setiap yang berikut merupakan pernyataan ataupun bukan pernyataan. Yang pertama, sila makan makanan di atas meja itu. Yang ini bukan pernyataan. Sebab ini adalah ayat perintah. Yang kedua, Negeri Sembilan merupakan negeri terbesar dalam Malaysia. Ini adalah pernyataan. Kita boleh tentukan sama ada dia benar ataupun palsu. Bagi yang ini adalah palsu lah. Negeri Sembilan bukan merupakan negeri terbesar dalam Malaysia. Okey, yang ketiga, hari ini ada kerja sekolah tak? Ini bukan pernyataan, ayat tanya. Dan seterusnya, D, X tambah 5 sama dengan 7. Ini pun bukan pernyataan sebab kita tak tahu apakah nilai X itu. Kita tak boleh tentukan sama ada dia benar atau palsu. Dia akan jadi benar apabila X adalah 2. Contohnya 2 tambah 5 sama dengan 7. Tapi kalau X selain daripada 2, dia dah jadi palsu. Jadi dia boleh jadi benar, dia boleh jadi palsu. Jadi D itu bukan pernyataan. Dan E, negatif 4 lebih besar daripada negatif 7. Ini adalah pernyataan. Ini adalah pernyataan. Jadi kena tahu dulu sama ada suatu perkara itu pernyataan ataupun bukan. Okey, pergi seterusnya buku teks surat 57. Bukan semua pernyataan adalah benar. Ada juga pernyataan yang palsu. Contohnya sebelum ini. Negeri Sembilan. Itu adalah pernyataan palsu. Okey, kita pergi contoh yang kedua. Tentukan setiap pernyataan berikut merupakan pernyataan benar ataupun palsu.
8 kuasa 2 sama dengan 16. Ini adalah pernyataan palsu. 8 kuasa 2 adalah 64. Jadi dia tak sama dengan 16. Jadi itu adalah palsu. Yang kedua, set EA adalah subset bagi set KETAM. Ini adalah benar. EA adalah subset bagi ketam. C 36 ialah gandaan bagi 6. Adakah itu benar atau palsu? Ya, benar. Sebab 36 boleh dibahagi tepat dengan 6. D, negatif 0.027 lebih besar daripada negatif 0.0027. Ini adalah pernyataan palsu. Dan E, 5M tambah 4M sama dengan 9M. Ini adalah pernyataan. Kalau sebelum ini X tambah 5 sama dengan 7. Kita tak boleh tentukan sama ada X itu benar ataupun palsu. Tetapi untuk E ini, ia adalah benar bagi semua nilai M. Ia adalah benar bagi semua nilai M. Jadi E ini adalah pernyataan. Adakah ia benar atau palsu? Ini adalah benar. Jadi awak boleh tentukan dah setiap pernyataan. Kalau dia salah, itu adalah pernyataan palsu. Kalau dia betul, itu adalah pernyataan benar. Okey, contoh ketiga, buku teks muka surat 58. Ini adalah pada bahagian soalan praktis. Okey, bina satu pernyataan benar dan satu pernyataan palsu dari simbol matematik dan angka yang diberi. Jadi awak kena rekalah satu pernyataan matematik berdasarkan simbol-simbol yang diberikan. Contohnya A, diberi 371 tambah dan simbol lebih kecil. Jadi pernyataan benarnya adalah, kita boleh reka 3 tambah 1 lebih kecil daripada 7. Itu adalah pernyataan benar. 4 memang kecil pada 7. Kalau pernyataan palsu, contohnya 7 tambah 1 lebih kecil pada 3. Ataupun 7 tambah 3 lebih kecil daripada 1. Banyak variasi yang boleh dibuat. Yang kedua, okey, negatif 2, 3, 9 darab dan simbol lebih besar. 3 darab 9 lebih besar pada negatif 2 bagi pernyataan benar. Banyak lagi variasi lain kalau ada. Okey, pernyataan palsu, negatif 2 darab 9 lebih besar daripada 3. Okey, yang seterusnya, 8 tolak 3 sama dengan 5. Pernyataan benar. 5 tolak 3 sama dengan 8. Pernyataan palsu. Yang keempat, 15 bahagi 3 sama dengan 5. Pernyataan benar. 5 bahagi 3 sama dengan 15. Itu adalah pernyataan palsu. Dan akhir sekali, 8 tambah 14 tolak 3 lebih besar daripada 6. Pernyataan benar. Pernyataan palsu, 8 tambah 6 tolak 3 lebih besar daripada 14. Okay. Seterusnya, buku teks muka surat 58, pengkuantiti semua dan sebilangan. Pengkuantiti adalah perkara yang menerangkan bilangan objek atau kes tertentu dalam suatu pernyataan, sama ada secara keseluruhan atau sebahagian. Maksudnya, kalau secara keseluruhan ini kita guna semua. Kalau sebahagian, kita akan guna sebilangan. Kalau semua tu, maksud dia semualah, semua sekali, keseluruhan. Sebilangan itu sedikit-sedikit, sebahagian sahaja. Kita pergi pada contoh buku teks muka surat 58. Dengan menggunakan pengkuantiti semua atau sebilangan, lengkapkan setiap yang berikut supaya membentuk satu pernyataan benar.
Okay, maksudnya kita akan gunakan sama ada semua atau sebilangan untuk membentuk penyataan yang benar. Okay, A. Poligon mempunyai bilangan bucu dan sisi yang sama. Jadi, untuk menjadikan ia penyataan benar, pengkuantiti yang sesuai adalah semua. Sebab semua poligon adalah mempunyai bilangan bucu dan sisi yang sama. Contohnya, segitiga. Segitiga ada 3 bucu, 3 sisi. Segi empat, 4 bucu, 4 sisi. Pentagon, 5 bucu, 5 sisi. Heksagon, 6 bucu, 6 sisi. Jadi, semua. Okey. B. Nombor gandaan 7 adalah nombor genap. Sebilangan. Sebilangan nombor gandaan 7 adalah nombor genap. Sebab apa? Tidak semua nombor gandaan 7 adalah nombor genap. Kita tengok nombor 7, gandaan 7. 7, 14, 21, 28, 35. Jadi, sebahagian sahaja merupakan nombor genap dan sebahagian lagi adalah nombor ganjil. Okey, C. Nombor bulat boleh dibahagi tepat dengan 9. Adakah semua? Adakah sebilangan? Jawapannya adalah sebilangan sahaja. Nombor bulat boleh dibahagi tepat dengan 9. Contohnya, 18 boleh bahagi dengan 9. 27 boleh bahagi dengan 9. Tetapi 10 tak boleh bahagi dengan 9. 15 tak boleh bahagi dengan 9. Ada yang boleh, ada yang tak boleh. Jadi kita guna sebilangan. Dan akhir sekali, semua faktor bagi 4 adalah faktor bagi 20. Yang ini adalah semua. Faktor bagi 4 ialah 1, 2 dan 4. Dan faktor bagi 20, sini cikgu tulis faktor bagi 4, 1, 2 dan 4. Faktor bagi 20, 1, 2, 4, 5, 10 dan juga 20. Jadi 1, 2, 4 ini adalah faktor juga dari bagi 20. Jadi semua faktor 4 adalah faktor 20. Jadi kita guna pengkuantiti semua. Jadi setakat ini dahulu bagi standard pembelajaran 3.1.1. Terima kasih. Jika video ini bermanfaat, sila subscribe, like dan share dan komen dan share lagi kepada rakan-rakan yang lain supaya rakan-rakan yang lain pun ada manfaat daripada video ini. Sekian dulu daripada saya. Terima kasih.